Mari saudara-saudara, saat ini kita kembali datang, kita berdoa kepadanya. 我们一起来到神的面前，我们一起来祷告。 Tuhan, terima kasih Bapa untuk karya-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. 上帝，感谢你，是因为你的恩赐加到我们的身， Terima kasih untuk karya keselamatan, untuk kebaikan Tuhan 你的救恩、你的公义都给我们。 yang boleh kami terima setiap hari. 每一天我们都是有你的慈爱， Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan beri. 我们非常感恩。 Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. 我们接下来要思想你的话语， Tuhan, berbicaralah kepada setiap hati kami. 求你讲给我们， Tolong Bapa agar kami mampu memahami apa yang mau Tuhan sampaikan. 让我们理解你的话语， Apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. 让我们的行为是顺服你的。 Sehingga kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. 所以我们用我们的生命是来 Sehingga kami bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. 让喜悦的你。 Saat ini juga kami menyerahkan Bapa hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. 我们现在的仆人是交给你了， Kiranya kedua hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman Tuhan 求我们两个人是可以好好的讲你的话语， dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh setiap jemaat. 用简单的话语有普世来聆听。 Tolong kedua hamba-Mu ini Bapa. 求我们两个人是 Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. 感谢神，我们主你的名求祷告， Amin. 阿门。 Ya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 主内平安， Sangat bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. 我们很感谢神的恩典是在我们生活当中。 Karena sampai hari ini kita semua masih boleh diberikan kesehatan. 我们今天有健康的身体， Saudara-saudara, mari saat ini kita mau bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan 亲爱的弟兄姊妹，我们要翻开我们的圣经， dari Galatia yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. 我们要经文从加拉太书6章1到10节。 Dipersilakan membaca dalam bahasa Mandarin. 我是要给大家念用中文的。弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。人若无有，自己还以为有，就是自欺了。个人应当查验自己的行为，这样他所夸的就赚在自己，不在别人了。因为个人必担当自己的担子。在道理上受教的，当把一切虚用的供给施教的人，不要自欺，审视轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲受败坏；顺着生灵撒种的，必从生灵收永生。我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。 Saudara-saudara, di zaman sekarang ini kita akan menemukan satu realitas kehidupan 弟兄姊妹，我们现在的现实，我们会发现， di mana kita dengan mudahnya dapat memberikan komentar atau pandangan kita terhadap sesuatu hal. 我们是很容易把一件事评论下来。 Misalnya saudara, 比如说， ketika kita melihat satu kejadian atau orang yang bertindak tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita inginkan, 当我们看到一个人做事情的时候，没有按照我们的道理上做， maka kita dengan cepat akan memberikan satu respon, akan memberikan berbagai komentar. 然后我们很容易批评他做的事。 Dan saudara-saudara, tidak bisa kita pungkiri gitu ya, harus kita akui bahwa seringkali komentar yang kita berikan merupakan satu komentar yang pedas. 但是我们发现，我们自己的这个对大家的评论，就是很伤害人家。 Mungkin dengan nada sedikit menghakimi, 我们是有审判的音调， dengan nada sedikit meremehkan. 我们是看不起这个人。 Saudara, ini adalah realitas kehidupan yang sering kita hadapi, kita alami dalam perjalanan hidup kita.
这个是很现实，我们常常在日常当中是遇到的这件事。 Nah saudara, apalagi jika kita mendapati orang tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran. 甚至我们看到他有罪了， Maka saudara, dengan mudahnya kita akan memberikan komentar atau tanggapan negatif. 我们很容易是批评他是错的， Bahkan memandang sebelah mata kepada orang tersebut. 甚至是贬低他人。 Nah saudara, hal ini juga pernah dilakukan oleh orang-orang Farisi, oleh ahli Taurat. 我们可以看到，在圣经法利赛人也曾经做了这些。 Yang pada saat itu mereka melihat Yesus sedang makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. 那时候，耶稣是法利赛人看到耶稣跟这个罪人、跟这个税吏的一起喝食。 Nah saudara, di sini para orang-orang Farisi langsung memberikan satu respon yang sangat cepat. 他是很容易批评耶稣这件事。 Mereka berkata kepada murid-murid, mereka bertanya kepada murid-murid, dia berkata bahwa mengapa gurumu makan bersama dengan orang berdosa dan pemungut cukai. 然后这个法利赛人问耶稣的门徒：“为什么你们的先生和这个税吏并和罪人一同吃饭呢？” Ini merupakan satu pertanyaan yang menunjukkan ketidaksukaan mereka. 这就是他们对耶稣不喜欢的一个行为， Menunjukkan satu hal yang tidak wajar yang sedang dilakukan oleh Yesus. 对他们来说，这个耶稣的行为是没有道理的， Sehingga mereka langsung memberikan tanggapan-tanggapan 所以他们马上批评这个耶稣这个行为。 dengan memberikan pertanyaan ini. 所以法利赛人给耶稣的这个问题。 Nah saudara, sebenarnya orang-orang Farisi ini, ahli Taurat ini mau berkata bahwa kenapa gurumu mau aja makan dengan orang yang berdosa? 为什么你的老师要跟这个罪人一同吃饭呢？ Karena mereka merasa bahwa orang-orang yang tidak berdosa itu tidak seharusnya makan dengan orang yang berdosa. 因为他们觉得圣洁的人不应该跟罪人一起吃饭。 Sekali lagi bahwa mereka merasa, ahli-ahli Taurat ini merasa bahwa orang yang tidak berdosa itu tidak seharusnya makan dengan orang yang berdosa. 这位文士就觉得圣洁的人不应该跟罪人一同吃饭。 Mereka tidak mau hidup bersama-sama dengan orang yang melakukan kesalahan, berdosa. 他们不愿意跟罪人一起生活的。 Nah saudara, pertanyaannya bagi setiap kita saat ini. 弟兄姊妹，对我们来说有一个问题： Adakah kecenderungan seperti ini juga ada pada diri setiap kita? 是否我们也是常常发现在我们自己呢？ Adakah satu sikap di mana kita tidak mau hidup bersama-sama dengan orang yang melakukan kesalahan? 是否我们跟罪人的不想跟他一起的态度呢？ Kita tidak mau bergaul dengan mereka 我们不要跟他们一起的， karena kita tahu mereka berdosa. 因为我们知道他们都是罪人。 Nah saudara, apa yang kita lakukan ketika kita melihat saudara kita melihat orang-orang yang di sekitar kita melakukan kesalahan? 当我们发现我们身边的人都是有错误的，那我们会怎么做呢？ Kita turut menjauhi mereka, 我们也会远离他们， kita memandang mereka dengan sebelah mata, 我们都鄙视他们， atau bahkan seringkali yang kita lakukan adalah kita menghakimi mereka. 甚至我们是论断他们的行为， Baik itu melalui perkataan atau perbuatan setiap kita. 无论是我们的行为、我们的态度，都是这样给他们。 Nah saudara, adakah kecenderungan ini ada dalam setiap hati kita? 那我们的行为是这样倾向，你们有吗？ Nah saudara-saudara, hal yang serupa ini sedang terjadi dalam jemaat Galatia. 我们看到这个经文的加拉太的这个会友也会这样发现。 Saudara, sebenarnya jika kita membaca dalam pasal sebelumnya, 我们如果看到加拉太书第5章， ini sebenarnya Paulus sedang memberikan satu nasihat, satu pesan kepada seluruh jemaat di Galatia. 这个是由保罗的劝诫他们加拉太的会友， Bagaimana mereka sebagai orang yang telah diselamatkan, 他们已经得救的人， orang yang telah menerima anugerah Tuhan, mereka harus hidup menurut keinginan roh.
就有救恩的上帝受了之后，然后他们是在这个长生的一个生活。 Dan mereka jangan hidup berdasarkan keinginan daging. 他们不要这个放纵肉体的情欲。 Mereka jangan lagi hidup berdasarkan keinginan daging yang membuat mereka terus-menerus jatuh ke dalam dosa. 他们不要放纵肉体的情欲，而落到这个罪恶的态度。 Ini adalah teguran atau pesan yang awalnya Paulus berikan kepada jemaat. 这个劝诫是给这个加拉太的会友。 Dan nasihat Paulus ini mendapatkan banyak sekali respon. 然后大家对这个论断呢，就是那个会友也会论断大家。 Dari jemaat-jemaat di Galatia. 加拉太的会友也会论断保罗所讲的。 Ada dari mereka yang menerima teguran tersebut dan merespon. Mereka disadarkan akan dosa-dosa yang mereka alami. 有的是接受保罗的这个指背，但是有一些呢， Mereka berduka cita karena dosa yang telah mereka perbuat. 他们是对自己的是悔改怜悯的， Dan mereka mau menyerahkan diri dan mereka mau bertobat. 他要把自己的生命交给上帝悔改。 Nah saudara, ada juga dari mereka yang masih memerlukan bimbingan. Artinya mereka masih terus jatuh ke dalam dosa, tetapi mereka mau dibimbing, mau dibantu. 但是有一些人是他们是没有办法是这样，然后我们是要引导他们。 Mereka mau bertobat, tetapi mereka harus terus-menerus ditopang. 他们要悔改，但是要有人陪着他，教导他。 Untuk berjuang melawan keinginan daging dan dosa yang sedang mereka inginkan. 要鼓励他们要离开这个肉体上的情欲。 Dan saudara, ada pula orang-orang yang tidak jatuh kepada kesalahan tersebut. 但是有一些人也是没有跌倒到这个罪恶， Tidak jatuh pada pelanggaran. 没有跌倒到这个犯罪。 Nah saudara, maksudnya tidak jatuh ke dalam kesalahan itu apa? 这个没有跌倒的意思是什么？ Nah hal ini adalah orang-orang yang tidak jatuh itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti pelanggaran atau melakukan pelanggaran seperti yang tertulis dalam pasal 5. 这个罪恶就是我们可以看到在加拉太书第5章。 Di dalam pasal 5 dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, dan sebagainya. 这个就是情欲的事，都是显而易见的，就如奸淫、会睡、血汤、拜偶像、血术、仇恨、正经、记恨、烦怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒和荒烟等类。 Jadi ada orang-orang yang bertobat dari pelanggaran ini. 所以有一些人从这个罪恶悔改， Ada orang yang masih berjuang. 有一些人是在纷争当中， Dan ada pula yang tidak jatuh kepada pelanggaran ini. 有一些人也是没有在这方面跌倒。 Nah tetapi saudara, dalam kelompok-kelompok ini 但是在一个小小的团队， ada lagi sekelompok orang yang tidak jatuh, 有一些人是没有跌倒， tetapi mereka memakai nasihat atau teguran Paulus untuk menghakimi saudara-saudara mereka yang lain. 但是他们利用保罗的劝诫来比品他人。 Mereka memakai surat Paulus untuk menghakimi orang-orang yang mereka ketahui berbuat dosa. 他们用保罗所写的信来打击他们。 Sekelompok orang yang mereka tahu melakukan dosa dan orang tersebut adalah orang-orang yang tersesat. 这些一群人都是有罪的，而他们迷路了。 Nah saudara, oleh karena itu Paulus memberikan perikop ini. 所以保罗是会写给我们看， Perikop yang tadi kita baca, 在这章节我们所读的， yang diberikan judul oleh LAI, saling membantulah kamu. 在这个我们教会的公争，这是给我们的彼此帮助。 Nah saudara, di sini Paulus memberikan nasihat ini agar jemaat di Galatia tidak melakukan seperti hal yang tadi saya sampaikan.
他就是保罗是提醒大家不要做这些罪恶的行为。 Mereka tidak boleh menghakimi saudara-saudara mereka. 他们不能批评他们的会友。 Paulus tidak ingin ada orang-orang yang bermegah atau membanggakan diri atas ketidakjatuhan mereka. 保罗不想要有一些没有跌倒而鄙视他跌倒的人， Dan justru bermegah atas kejatuhan orang lain. 甚至非常的骄傲，因为其他人的跌倒。 Paulus meminta agar jemaat menghindari hal-hal ini. 保罗很想要他们避免这些过犯。 Justru sebaliknya, yang Paulus inginkan adalah agar setiap jemaat menunjukkan satu kualitas hidup mereka sebagai orang Kristen yang benar. 反过来的话，他们要活出真理的一个道理。 Sebagai orang Kristen yang sejati. 作为一个真正的基督徒， Di mana mereka harus saling menolong, 他们要互相帮助， di mana mereka harus saling membantu satu dengan yang lain. 互相关心帮助别人， Di mana mereka harus saling mempedulikan 彼此他们关爱， orang-orang yang ada di sekeliling mereka, terutama saudara-saudara seiman. 他们身边的周围的人，还有是信徒里面的当中， Terutama kepada orang-orang yang ketahuan atau kedapatan melakukan kesalahan atau pelanggaran. 尤其是我们发现他过犯的， Mereka harus menolong mereka. 他应该要把得罪的人挽回过来。 Nah saudara, kenapa Paulus ingin setiap orang pada saat itu dan juga setiap kita mempedulikan saudara-saudara satu dengan yang lain? 为什么保罗是吩咐给我们要互相关心呢？ Terutama kepada komunitas atau saudara seiman. 尤其是我们信徒的一家人。 Saudara, jawabannya adalah yang pertama. 这个答案第一个是， Karena kepedulian bermanfaat untuk menolong. 因为关心对别人有益处。 Saudara, kenapa kita harus menunjukkan kepedulian kita, perhatian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan? 为什么我们要显明我们的帮助、我们的爱给大家呢？ Saudara, karena kepedulian kita ini dapat bermanfaat sekali untuk menolong mereka, membantu mereka. 因为我们的关心对他人是有好处，还有帮助他们。 Keluar dari mungkin kesalahan, pelanggaran, rasa bersalah yang orang-orang tersebut punya. 出来帮助他们出来这个罪恶感。 Nah, oleh karena itu di sini Paulus dalam ayat yang ke-1 ia memberikan petunjuk yang sangat jelas. 所以保罗在第一节当中，他写的这样： Ia katakan bahwa jika kamu bertemu dengan orang yang kedapatan melakukan pelanggaran yang harus dilakukan oleh orang-orang yang rohani, 如果你遇到偶然被过犯所胜，那你们属灵的人呢？ sebutan kepada orang yang tidak jatuh dalam pelanggaran yang tadi setelah saya jelaskan, 是没有跌倒这个过犯呢？ itu haruslah memimpin mereka yang jatuh ke dalam dosa untuk datang kepada jalan yang benar. 就是属灵的人要帮助那些过犯的人来得所生， Membimbing orang tersebut kepada kebenaran. 要引导他们变成神的道路。 Nah, tidak hanya itu, di sini juga Paulus memberikan cara. 那保罗也是给我们一个方法， Untuk bagaimana mereka bagaimana mereka dapat menunjukkan kepedulian mereka. 让他们把这个关心给大家看， Yaitu dengan cara yang lemah lembut. 就是用温柔的方法。 Mereka harus memberikan teguran mereka dengan lemah lembut. 他们是要用那个温柔的劝诫， Yang kiranya teguran itu dapat membimbing, mengingatkan dan memimpin orang kepada kebenaran. 这个劝诫呢，可以是领人同到神的道路。 Nah, saudara-saudara, pada hari Rabu kemarin saya sangat diberkati dengan satu video pastoral 我这个星期三我非常感恩，是因为那个教牧的信心， yang diberikan oleh penginjil Filipus. 这是由菲利普传道的。 Dalam video pastoralnya ini ia memberikan judul 在教牧的信心这个主题， Teguran Berselaput Gula. 糖一片的一个劝诫。Nah,
Nah saudara, dalam videonya ini dia mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya ditegur ataupun menegur. 我们发现我们每一个人肯定有欠接别人，别人也有欠接我们。 Dan harus diakui memang kadang ada pengalaman ini dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang kurang menyenangkan. 我们也承认是因为这个欠接我们得到开心，或者是我们变成灰心。 Teguran dapat menjadi hal yang membangun dan teguran juga dapat membuat perasaan seseorang merasa menjadi kurang nyaman atau kurang mengenakan. 这个欠接呢是让大家是比较有进步，或者是可以的。这个欠接是跌倒人家。 Di sisi lain bagi orang yang menegur, 另一方面，欠接的人 mungkin ada satu perasaan tidak enak 可能是有不好意思， karena takut-takut kalau misalnya teguran mereka ini disalahpahami. 恐怕他们的欠接被人家误会了， Ada perasaan sungkan 他们是觉得不好意思， yang akhirnya dapat merusak relasi yang sedang terjalin. 甚至有败坏他们的关系。 Nah, alasan-alasan ini menjadi pengaruh yang besar baik bagi orang yang ditegur maupun orang yang menegur. 这个原因是为什么大家都不想劝诫？ Jadi keduanya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. 这两个的事都是不是很简单。 Jika bagi orang yang ditegur, mungkin kita akan merasa bahwa hidupnya hancur. 如果我们被劝诫的，可能我们觉得我们的生活就跌倒了。 Kita merasa malu karena mungkin kesalahan kita diketahui oleh orang lain. 我们很羞愧，因为我们的错误被人发现， Nama baik kita menjadi tercoreng. 我们的名誉就没有了。 Dan saudara, tidak jarang juga sikap orang yang menegur itu terkesan menghakimi. 然后这个劝诫这个态度也是觉得人家都责备你， Menyudutkan sehingga kita sulit untuk yang namanya menerima sebuah teguran. 就好像指责你，所以我们是很难接受别人的劝诫。 Nah saudara, alasan-alasan ini yang menjadi satu pengaruh gitu ya, satu pengaruh yang besar orang sungkan untuk menegur maupun menerima ketika ditegur. 这个理由呢，就是让人家就觉得很难接受这个劝诫，或者是要劝诫别人就感到不好意思。 Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa bagaimana caranya kita dapat menegur seseorang. 所以我们怎么样劝诫别人呢？ Ia memberikan satu ilustrasi yang sangat menarik, 他是做了一个比喻， yaitu tentang obat yang dilapisi oleh gula. 这就是药片，有糖衣的药片。 Nah hal ini dilakukan agar obat yang pahit itu tidak terasa pahit. 就是这个利用，就是因为它不苦，但是没有感到苦。 Dan di sisi lain tetap tidak menghilangkan manfaat dari obat tersebut. 另一方面，虽然这个甜，但是它的效法是仍然存在。 Nah saudara, seperti obat yang dilapisi gula ini, seharusnya juga hal ini yang dilakukan oleh setiap orang percaya. 就像糖衣的药片，我们如同跟别人劝诫的时候也如此。 Dalam memberikan yang namanya sebuah teguran. 当我们劝诫别人， Bersikap tegas sesuai dengan kebenaran, tetapi dibalut dengan kata-kata yang lembut dan penuh kasih. 我们走到公义，但是我们讲的时候要用爱他人。 Nah saudara, menegur dengan jujur berterus terang saja tidak cukup. 只是劝诫他人，诚实的告诉他是不足够的。 Kita harus menunjukkan, menggunakan cara yang tepat. 我们要很准确的方法来。 Kita harus menunjukkan kasih kita dengan cara yang lemah lembut. 我们要释放我们的爱，是用温柔的心。 Saudara, hal ini dilakukan agar orang tersebut tidak menjadi terpuruk dan tidak menjadi sakit hati. 这个原则呢，是因为对方没有损伤， Melainkan teguran yang diberikan itu dapat membuat orang tersebut disadarkan dan mengalami perubahan hidup. 好让这个劝诫是让他不断的增长，不断的改变。 Kita harus membimbing dan menasehati dengan penuh hikmat dan bijaksana agar orang tersebut merasa terbangun, bukan merasa terhakimi.
我们要用智慧的，让他是慢慢的从跌倒起来，而不是让他跌倒。Nah, saudara-saudara, beberapa waktu lalu saya juga mengalami hal yang serupa. 弟兄姊妹，我是上一次我也同样的发生， Saya melakukan sebuah kesalahan. 我也是做了错误。 Nah, saudara, pada awalnya saya tidak menyadari gitu apa kesalahan yang saya buat. 我一开始没有觉悟自己的错误， Dan justru di situ saya cenderung untuk melihat kesalahan orang lain lebih besar daripada yang saya lakukan. 但是我那时候是没有看到自己的错误，反而看到别人的错误。 Saudara, dalam situasi seperti ini, situasi yang saya alami, 这样的光景发生的， saya sangat bersyukur gitu karena ada seorang teman seiman 我非常感恩有我们的同工， yang berada di gereja ini datang dan berbicara kepada saya. 这位同工是告诉我， Saudara, di sana dia menyatakan dengan sangat jelas, dengan sangat tegas kesalahan apa yang saya perbuat. 他是很明确告诉我是你在哪里错的。 Saudara, kalau boleh jujur, sebenarnya di hati saya ada perasaan malu. 我诚实的话，我就觉得很羞辱， Ada perasaan takut ketika saya ditegur. 我是很害怕的。 Tetapi saudara, di sini saya merasakan satu kebaikan 但是弟兄姊妹，我感到感恩， ketika orang tersebut menegur saya. 当这个人是劝诫我， Saya bersyukur karena ia menegur saya dengan menggunakan cara yang lemah lembut. 我是非常感谢，因为他是用温柔的心来劝诫我。 Dan saya dapat sungguh-sungguh merasakan bahwa ada kasih yang ingin dia berikan. 我真诚可以感到他所爱的传导给我。 Ia ingin saya menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih dewasa. 他真的想要我变成正常长大的人， Menjadi hamba Tuhan yang terus semakin diperbaharui. 变成很好的一个传导人。 Dan saya mengalami yang namanya satu pertumbuhan iman. 我是有觉得有增长属灵上的增长。 Nah saudara, hal ini membuat saya tersadar akan kesalahan saya. 这样的我就会觉悟自己的错误。 Dan saya menangkap pesan apa yang orang tersebut mau sampaikan. 我是掌握这些事为什么是这样发生。 Saudara, saya rasa inilah juga hal yang Paulus mau dilakukan oleh setiap kita. 这就是保罗想做的给我们的， Kepada saudara-saudara kita seiman. 对我们的会友也要互相关怀。 Kepada komunitas gereja di mana Tuhan tempatkan setiap kita. 当每一个教会有同样的关心， Saudara, saya percaya ketika saya percaya bahwa Tuhan ingin kita membimbing, Tuhan mau kita menuntun. 我相信我们每一个人要有引导别人， Mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan 给有罪恶的人是给他引导， dengan kata-kata yang benar, 是用正确的方法， dengan cara yang benar, 用正确的话 dan tujuan yang benar. 和正确的目的。 Sehingga saudara, pesan atau teguran yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. 所以我们想要劝诫的，可以传达对的方法。 Dan harapan kita adalah orang tersebut dapat mengalami kesadaran dan akhirnya mengalami satu perubahan hidup. 那我们的盼望是，因为我们的劝诫可以觉悟到他自己的错，而不断的增长。 Nah, oleh karena itu saudara, saat ini saya mendorong kita semua untuk mempedulikan saudara-saudara kita satu dengan yang lain. 所以我在这里要鼓励你们，要彼此关爱。 Karena kepedulian kita akan sangat bermanfaat untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. 因为我们的关心是被需要的，让大家更好的。 Akan menolong mereka, akan membangkitkan mereka dari keterpurukan yang mereka alami. 要从他们的弱的地方变成起来了。 Saudara, percayalah bahwa kasih sayang dan kepedulian yang tulus untuk kebaikan orang-orang yang ditegur 我们的关心，我们的爱， pasti akan dirasakan dan kemungkinan teguran tersebut akan berdampak sebagaimana mestinya. 因为我们的爱，我们的关心，所以这个劝诫可以给他们的。 Nah saudara, alasan mengapa teguran ini harus disampaikan dengan lemah lembut juga ialah karena
agar diri kita sendiri tidak jatuh ke dalam pencobaan. 这个我们是用温柔的心，是因为我们也是不被引诱。 Kita harus menegur dengan lembut karena kita menyadari bahwa kita juga orang yang bisa jatuh. 我们是要用温柔的心劝诫他人，因为我们也是可以跌倒的人， Kita juga orang yang bisa terjerumus ke dalam dosa. 我们也可以被引诱。 Sehingga Paulus menasehati kita agar penting bagi setiap kita untuk berjaga-jaga 所以很重要，我们自己也要小心， dan memperhatikan diri kita sendiri agar kita tetap kuat dalam mengikuti Tuhan 要查看我们自己的心，随着我们的神。 dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. 当我们作为一个信徒的道路， Nah, saudara, hal yang kedua, 第二个方面， mengapa kita harus saling mempedulikan satu dengan yang lain? 为什么我们要互相关心呢？ Itu karena itu adalah hal yang Tuhan ingin kita lakukan. 是因为上帝想要的， Dan karena kita ingin mengikuti kehendaknya. 而我们也要服从他的旨意。 Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa 在第二节我们看到的， bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 你们的重担要互相担当，就是完全基督的律法。 Nah, di sini kita diperintahkan untuk memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. 就是上帝的命令，就是爱的律法。 Dalam bentuk kita memberikan pertolongan, kita saling menanggung beban-beban saudara-saudara kita. 当我们是互相帮助、互相担当， Kita menolong satu dengan yang lain, membimbing mereka dan mengingatkan mereka. 我们是互相帮助、互相提醒他们， Memberikan penghiburan dan nasihat kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. 安慰他们是有罪犯的人。 Ketika kita bertindak demikian, artinya kita melakukan hukum Kristus, kita mengikuti perintahnya. 当我们这样的行为，就是我们遵行神的律法， Dan kita mengikuti kehendaknya, yaitu menaati hukum kasih kepada sesama. 就是我们服从上帝的旨意，就是基督的律法。 Nah, saudara, di sini Paulus mendorong kepada sekelompok orang yang menghakimi orang-orang yang melakukan kesalahan 这里保罗是也要顾虑这些群人， untuk tidak bertindak demikian. 就是不要做这些， Yang mereka harus lakukan adalah justru menunjukkan kasih, 他也要把爱活出来， saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. 要彼此帮助的。 Nah, saudara, di sisi yang lain Paulus juga menjelaskan bahwa ia memperingati bahwa seseorang sebaiknya tidak melakukan seseorang tidak mengikuti seseorang harus mengikuti kehendak Allah. 那时候是保罗想要我们要服从Dan 神的旨意， Jangan sampai mengikuti kehendak atau keinginan dirinya sendiri, 不要是自顾自己的事， yaitu jatuh dalam perasaan sombong 就是骄傲， atau merasa diri lebih rohani dan cenderung membuat kita lebih mudah menghakimi atau memandang rendah kepada orang lain. 比其他人我们感觉是比他们有属灵的，那就是不对的。 Ini adalah hal yang Paulus ingin setiap jemaat hindari. 这是保罗想要每个会友要避免这些事情。 Ketika kita dapat memberikan pertolongan, 当我们可以互相帮助， itu karena kita mengikuti kehendaknya. 就是因为我们按照神的旨意， Itu karena kita mengikuti perintah Kristus, 我们要遵行神的律法， bukan karena kehendak diri sendiri, 不是因为我们自己的想 bukan 法， karena kebanggaan diri sendiri. 不是我们因为自己的骄傲。 Sehingga Paulus di sini juga berkata bahwa sebaiknya kita tidak membandingkan diri dengan orang lain. 所以我们不要与别人对比， Karena ini bukan apa yang Kristus kehendaki. 这是不是耶稣所想要的？ Oleh karena itu, saudara, di sini kita perlu memeriksa setiap hati kita. 所以我们要查验自己的心。 Hal yang Kristus inginkan adalah kita bersama-sama memiliki kepedulian. 基督想要的是我们要非常关心别人， Di mana kita bisa saling tolong-menolong
当我们互相关心、 menguatkan dan menunjukkan kasih kita 互相帮助，让我们的爱可以显明出来， melalui kepedulian terhadap sesama. 用我们的关心来爱活出来的。 Nah, saudara, hal ketiga. 第三个方面呢， Saudara, hal ketiga kenapa kita harus mempedulikan, kenapa kita harus punya rasa peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. 为什么我们每一个人要关心身边的人呢？ Saudara, karena tidak selalu ada kesempatan bagi setiap kita. 因为我们不常有机会。 Dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 dikatakan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 第9跟10节就说：我们行善不可伤志，若不灰心，到的时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，像信徒一家的人更当这样。 Nah, saudara, ketika Tuhan ingin kita menolong orang-orang lain, saudara-saudara seiman kita, artinya Tuhan memberikan kita kepercayaan pada saat itu. 当主耶稣信徒一家人一起帮助他的目的就是， untuk kita lakukan, dan hal tersebut tidak selalu terjadi. 但是呢，这样的帮助也不一定发生。 Paulus berkata bahwa selagi masih ada kesempatan, 保罗说，是因为有了机会， kita harus mewujudkan, kita harus menunjukkan kasih kita sebagaimana yang Kristus kehendaki. 我们要好好掌握这个机会，就是神的旨意， Dengan perbuatan baik yang kita lakukan, 就是我们要做行善， dengan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. 成为别人的祝福。 Kita jangan jemu-jemu untuk yang namanya berbuat baik 我们不能丧志， kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. 是给大家的周围身边的爱， Saudara, oleh karena kesempatan tidak selalu ada, 因为这个机会是并常时有的， kita perlu menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. 我们需要利用掌握了这个机会。 Nah, saudara, ketika kita punya kesempatan untuk berbuat baik, 当我得到了行善的机会， jangan menunda kesempatan tersebut. 不要推延这些机会。 Ketika Allah memberikan kita kesempatan bagi kita untuk berguna bagi orang lain, 当神给我们行善的机会， kita harus menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. 我们要好好掌握自己机会。 Namun saudara, kita di sini tetap perlu meminta hikmat dari Tuhan. 但是我们也是求上帝给我们智慧， Kita perlu minta petunjuk, kita perlu minta kebijaksanaan dari Tuhan ketika kita mau melakukan hal tersebut. 我们需要上帝智慧来行善。 Kita perlu meminta pimpinan Tuhan ketika kita mau menolong orang lain. 我们需要上帝的领受我们的这些行为， Sehingga kesempatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan ini dapat menjadi kesempatan yang terbaik dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang menerimanya. 所以上帝的带领我们是我们可以做这个行善。 Saudara-saudara, saya pernah punya satu pengalaman 弟兄姊妹，我曾经有一个经历， di mana saya diberikan banyak sekali kesempatan untuk berbuat baik dan sambil memberitakan tentang firman Tuhan kepada orang tersebut. 那时候我发现我是可以行善，还有可以给他传福音。 Tetapi saudara, pada saat itu saya tidak punya begitu besar keberanian. 但是那时候我没有勇气， Jadi saya selalu menunda-nunda dengan berbagai alasan. 我常常是拒绝这个机会， Saya tidak lakukan hal tersebut. 我真的没有做这些。 Nah saudara, sampai satu ketika akhirnya saya tidak lagi bertemu dengan orang tersebut. 那到了有一天，我真的没有见到他人。 Nah saudara, ada satu dalam hati saya perasaan yang sangat menyesal. 那时候我就觉得很羞辱，很灰心， Karena saya tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. 因为那时候没有好好的把握这个机会， Sehingga saya tidak dapat berbuat baik kepada orang tersebut dan saya tidak dapat memberitakan firman Tuhan kepada dia. 所以那时候呢，我真的没有给他行善，还有没有给他传福音。 Oleh karena itu saudara-saudara, saya mendorong bagi setiap kita, 所以我要鼓励大家， mari selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan, 有了上帝赐给你的机会，
Mari kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. 你们不要丧志， Jangan enggan, jangan menunda ketika Tuhan memberikan kita kesempatan itu. 你们不要错过这个机会， Karena saudara, Tuhan ingin setiap kita dapat menjadi berkat. 因为我们的主要我们是成为别人的祝福。 Kesempatan tidak selalu ada, tetapi mari kita gunakan kesempatan itu untuk dapat peka terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. 这个机会并常有的，但是我们要把握，好好把握这个机会。 Saudara, pada hari ini kita bersama-sama diingatkan kembali 弟兄姊妹，我们今天的提醒， bahwa kita harus mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. 我们要彼此关心， Kita harus mempedulikan saudara-saudara seiman kita. 我们要看到一些信徒的一家人。 Kenapa saudara kita harus lakukan hal tersebut? 为什么我们要这样做呢？ Karena kepedulian kita dapat sangat bermanfaat untuk menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. 因为我们的关心对他人有益处、有帮助。 Yang kedua, karena ini merupakan satu perintah Kristus yang juga mau kita ikuti. 第二个是因为我们想要服从上帝的旨意。 Dan saudara, yang harus kita ingat karena kesempatan tidak selalu ada. 第三个，我们记得不常有机会， Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh mempedulikan saudara-saudara kita. 所以我们是要用真正的心来关怀别人， Kita harus menunjukkan kasih kita. 要关心别人，把爱活出来。 Jika kita bisa, kita harus menolong mereka, 如果我们会的话，有能力的话，可以帮助他人， membimbing mereka ke dalam kebenaran, 要教导他们变成神的义路， dan berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. 是做了行善有需要的人。 Oleh karena itu saudara, saya yakin jika kita mau melakukan hal-hal ini, 所以如果我们有决心要做， Tuhan akan memakai setiap kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. 上帝也会利用我们，会成为大家的祝福。 Nah saudara, ketika kita merasa hal ini sulit untuk dilakukan, 当我们觉得这样做很难的， mari saudara kita bersama-sama meminta kepada pertolongan Tuhan. 我们要求上帝的帮助。 Dan kita punya satu keyakinan 我们有信心的， bahwa kepedulian kita akan membuat kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. 因为我们的关心，我们彼此增长的， Sesuai dengan firman-Nya. 是上帝的道路。 Sehingga orang-orang baik, orang-orang di sekitar kita maupun kita sendiri dapat merasakan kasih Tuhan. 所以无论我们周围的人，我们自己呢，能享受上帝的爱， Melalui kepedulian yang kita kerjakan. 通过我们的关心， Melalui kepedulian yang kita lakukan kepada orang lain. 通过我们关心别人。 Jadi mari saudara, kita saling peduli satu dengan yang lain. 所以呢，我们要彼此关心别人， Mari kita saling mengasihi saudara-saudara kita satu dengan yang lain. 我们要互相爱别人， Karena ini merupakan satu hal yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang-orang percaya. 因为这就是上帝的旨意。 Mari saudara, kita mau bersama-sama kita berdoa. 大家一起来祷告。 Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. 感谢神，因为你的话语， Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan boleh dapat tersampaikan. 我非常感谢你的话语可以传达出来， Kiranya Tuhan tolong bekerja dalam setiap hati kami. 让你的圣工活在我们。 Tuhan, tolong kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. 求你帮助，可以理解你的话语， Sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. 所以我们每一天是可以做你喜悦的事。 Tuhan, tolong berikan kami kerinduan untuk memiliki rasa peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. 求你渴慕，我们可以关心我们身边的人。 Tuhan, tolong mampukan setiap kami. 求你来帮助我们， Saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. 把我们一切的生活交托给你， Biarlah Tuhan yang terus bekerja, biarlah Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami. 是因为神的帮助来活在我们的生命， Agar kehidupan kami semakin hari dapat semakin serupa dengan Tuhan. 让我们的生命越来越像你。 Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣的名求，我们感谢， Amin. 阿门。